Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Boleh nyanyi sekali? Menjelang Hari Raya, berakhirnya puasa, bergemar takbir senja, menyambut Syawal tiba. Suasana ria-ria terlihat sini sana, menyeri malam raya terhias indah rupa tumpang lalu. Oh, cantik berseri-seri, tua dan muda berpakaian serba baru. Oh, sungguh meriahnya, miskin kaya pun turut bergembira. Selamat berakhirnya puasa, semoga berbahagia, hidup aman sentosa. Terima kasih. Selamat Hari Raya semua. Baik. Fatih Najib. Terima Selamat kasih Raya Iman. semuanya. Selamat Raya. Terima kasih Iman. Selamat datang sekali lagi kepada anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Mai jawab salam tu Najib. Ramai jawab salam. Terima kasih. Sekali lagi saya lagi bersama pada hari ini bersama dengan saya Istimewa. Najib Imran dan juga Karunisa Kasnon dalam Dialog TVS Istimewa Hari Raya. Edisi Hari Raya pada kali ini. Dan istimewanya pada kali ini Nisa, Kita buat rumah terbuka Najib kali kita ini. buat rumah terbuka. Dialog TVS buat rumah terbuka dan hari ini kita berada bersiaran di rumah warisan. Rumah warisan. Rumah warisan Satok, Kampung Buddha Hashim, Ya. kampung saya. Yo. So maksudnya saya sekarang ini sedang beraya di kampung. Betul. Beraya Di hari kampung. raya kedua ini. Betul, di hari raya kedua ini. Sekali lagi terima kasih kepada anda semua penonton-penonton setia TVS dan juga penonton-penonton setia Dialog TVS. Selamat Raya juga kepada anda. Kita nak ucap kali ini Dialog TVS cukup istimewa. Kita buat rumah terbuka sepanjang Hari Raya dan bersama tetamu-tetamu jemputan kita berikan tepukan yang gemuruh untuk warga emas, pusat aktiviti warga emas Satok dan juga warga daripada rumah Sri Kenangan. Dan pastinya kita tidak berdua. Ramai datang ini. Hosting ramai kita hari ini datang. tidak berdua, Najib. Pastinya kita bawakan bersama barisan-barisan utama Dialog TVS. Pastinya kita bersama. Kita perkenalkan teruslah tetamu yang turut serta bersama dengan saya, Karunisa Kasnon dan juga Najib Imran. Baik, itu Boleh, tadi boleh. Iqbal Dan Yusof. pastinya itu Iqbal dan di sebelah kanan kita sebenarnya Najib. Kita bersama Suami Zarul. Zarul. pengacara kita. Baik, saya Reza Awang. Terima kasih Najib dan juga Nisa. Saya juga tidak bersekorangan hari ini. Bersama saya sebelah kiri saya adalah Puan Sharifah Ranimah Wan Hashim, iaitu pengetua Rumah Sri Kenangan SK Kuching. Dan di kesempatan ini juga saya ingin memberi satu pantun kepada Nisa dan Najib. Untuk anda semua juga. Indah sungguh di Hari Raya, ramai orang bersukaria. Tanpa membuang masa, kita bersama dengan Najib dan Nisa di sana. Oh. Beli. Beli pantun. Yang beli tak mampu. Yang beli tak mampu. Baik, pastinya apabila kita bercakap soal raya ini Najib, dan pastinya tadi Iqbal pun dah perkenalkan tetamu jemputannya bersama di meja makan di sana. Zarul juga dah perkenalkan tetamunya di meja makan di sebelah sana. Kita juga bersama tetamu jemputan kita, pastinya kita bersama dengan Saudara Muhammad Nur Rahman Jumrail, Pegawai Psikologi Jabatan Kebajikan Malaysia Sarawak. Terima kasih, selamat Hari Raya Encik Rahmat. Dan juga kita bersama dengan Puan Siti Marina Kamil, Pensyarah Kanan Fakulti Pendidikan Bahasa dan Komunikasi UNIMAS. Terima kasih Puan Siti, selamat Hari Raya. Baik, kalau kita berbicara berkenaan dengan Dialog TVS ini, pastinya akan ada topik yang kita perbincangkan, Nisa. Dan Betul. topik kita pada hari ini, Pada hari ini cukup istimewa. Raya kita akan cakap pasal berkenaan dengan menyantuni dan disantuni. Apa menyantuni dan disantuni ini? Dan kita melihat sebenarnya apabila adanya acara ataupun sambutan perayaan, timbullah budaya ataupun majlis
kunjung mengunjung ni Najib, adakah benda ini kita akan lakukan pada ketika waktu raya ataupun serta occasion sahaja? Ini yang akan kita bincang dan kupaskan bersama tetamu-tetamu jemputan kita. Pastinya soalan kita akan terus tujukan kepada Puan Siti, Puan Siti Marina. Kita nak melihat budaya kunjung mengunjung, menyantuni, disantuni khususnya terhadap warga emas ini. Bagaimana Puan melihat perkara ini, perbezaan dulu dan kini, Puan? Okey, baiklah. Saya akan cuba menjawab soalan Cik Nisa. Saya rasa masyarakat Melayu sinonim dengan budaya kunjung mengunjung ini. Ya, kita sebagai orang Islam, kita tahu kita harus berbuat baik kepada semua orang, tak kira bangsa. Apalagi kanak-kanak dan juga warga emas. Warga emas merupakan golongan yang harus kita beri perhatian. Kerana dalam masyarakat kita, sopan santun, menghormati orang tua adalah antara nilai-nilai murni yang wajar untuk kita kekalkan agar generasi akan datang boleh melestarikan budaya itu. Dan hari raya merupakan hari raya perayaan yang sangat bermakna untuk setiap orang Islam, ya, Muslim di seluruh dunia. Di Malaysia kita sangat kita sangat biasa dengan open houses. Ya, betul. Ya, open houses. Dan dulu-dulu lagi di Sarawak ni, konsep kunjung mengunjung ni memang hari raya Aidilfitri merupakan hari cuti umum utama. Kerana orang Sarawak gap-gap semua selamat hari raya, cakap Sarawak pula ya. Kita akan pakai baju Melayu, baju kurung setiap hari. Sekurang-kurangnya 7 hari lah. Kita akan prepare lah, kita akan sediakan 7 hari itu. Kerana bila kita 7 hari itu, kita akan membawa anak segerombolan, kadang-kadang sampai 5 kereta. Ya, kita mengunjung orang yang lebih tua, dan itu yang pertama kali sekali kita nak buat. Kita kena bawa anak-anak kita berkenal-kenalan dengan saudara mara, dan kita mulakan dengan ahli yang lebih tua dalam keluarga kita lah. So saya rasa perkara ini harus kita kekalkan. Tetapi sekarang kita lihat lain sedikit ya, sebab COVID dan pelbagai punca lagi, orang sekarang sudah beralih kepada konsep kadang-kadang hari raya letih nak cuti. Macam tu. So kita risau. Kita risau kalau budaya ini hilang satu hari nanti. Maka saya rasa TVS, saya ucap tahniah lah, kerana saya rasa kita patut sekali lagi mewar-warkan kepentingan untuk meneruskan budaya kunjung mengunjung itu. Okey. Antara elemen yang cukup menyentuh perasaan di saat perayaan ini, bukan saja hari raya tetapi juga setiap perayaan yang kita raikan. Antaranya ialah elemen yang menyebabkan festival ini ataupun hari perayaan ini cukup menyentuh hati ialah bila kita menyebut berkenaan dengan ibu bapa kita, orang tua kita. Ya. Jadi kepada Cik Muhammad Nur, apakah yang menyebabkan emosi kita cukup dekat bila kita bercakap berkenaan dengan ibu bapa kita, warga tua, secara psikologinya? Apakah yang menyebabkan emosi kita boleh cukup tersentuh bila kita bercakap berkenaan dengan orang tua dan ibu bapa kita dan sebagainya? Okey, baik. Terima kasih Cik Najib. Yang pertama, kita melihat sendiri kan, kita sebagai anak yang dikandung selama 9 bulan, lepas tu kita dilahirkan dan dijaga daripada kecil sampai kita menjadi dewasa, sampai kita menjadi manusia pada hari ini. Bagi saya satu tempoh yang panjang, dan ianya menjadi punca ataupun menjadi sebab tertautnya ikatan kasih sayang antara kita sebagai anak dan juga ibu bapa. Jadi sebab tu kenapa itu antara punca yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok sendiri hari raya, tiba je hari raya, lagu-lagu yang sentimen-sentimen kan. Lagu hari raya, tengok tadi menyanyi pasal raya, tu mungkin mood happy, tapi ada juga raya Lagu yang sedih. Kan. Bila kita yang di perantauan, contoh macam saya sekarang berada di Sarawak, hari raya pula tak dapat balik misalnya kan, automatik kita akan rasa teremosi. Tapi kenapa hari raya je, Cik Rahmat? Okey. Kenapa hari raya? Sebab dia punya persekitaran. Kita tengok persekitaran, bila sebut hari raya, TV, radio, kita pergi shopping mall,
ni masa raya sambut Ramadan yang pertama pun dah berkumandang lagu raya, iklan raya. Jadi itu salah satu kenapa kita mood raya je kita jadi teremosi, ataupun emosi kita tu emosi pula kita dapat lihat ada yang emosi sedih, ada juga yang emosi menyambut perayaan tu dengan gembira. Emosi sedih ni untuk mereka mungkin yang kehilangan mak bapak kan. Jadi yang bila menyambut hari raya pun mungkin dia sendiri ataupun seorang-seorang. Jadi mood sedih dia tu akan menyebabkan dia rasa terimbau kenangan saat bersama dengan family kan. Jadi ada juga setengah orang emosi dia emosi gembira macam kita yang ada berkeluarga, ada anak, ada cucu. Bila raya saja kita balik ke kampung halaman. Jadi mood gembira ataupun mood raya tu melahirkan emosi yang positif. Okey? Jadi bukannya saya nak kata emosi sedih tu emosi negatif, tidak, tapi sebab kita bercakap pasal emosi, emosi dia ada elemen yang sedih, ada elemen yang happy. Itu adalah emosi. Okay. Baik, Puan Dr. Siti Marina, Siti Marina. Puan Siti Marina. Baik, ada kenyataan yang mengatakan bercakap mengenai budaya. Budaya ketimuran ini lebih menitik beratkan institusi kekeluargaan. Ya. Ada kenyataan sedemikian rupa. Betul. Dan dikatakan ianya lebih budaya timur ini lebih menitik beratkan institusi kekeluargaan berbanding dengan budaya lain. Betul. Mungkin budaya barat dan sebagainya. Mungkin apa respon Puan dengan betul. kenyataan? Saya rasa dalam apa juga kaum bangsa sekalipun, bila kita bercakap tentang kebudayaan festival hari raya tahun baru Cina dan sebagainya, memang yang termain di minda kita itu keluarga. Kerana keluarga itu adalah tempat kita go back to. Apa-apa pun kalau kita kata Cik Muhammad tadi, kita dah lahir, dibesarkan oleh keluarga ibu bapa kita, maka awal kehidupan kita itu memang dalam institusi keluarga. Dan maka institusi inilah yang membentuk peribadi seseorang. So kalau kita dibesarkan, kalau ada yang bernasib baik, dibesarkan dengan baik, maka automatik emosi positif ini yang akan membentuk dan akan membuatkan dia kalau ada perayaan tahu harus balik ke keluarga. Itulah yang diharapkan oleh semua ibu bapa rasanya. Penat lelah kita mendidik, menjaga anak kan. Kerana kita tahu anak inilah yang akan meneruskan kebudayaan kita ya. So itu harapan setiap ibu bapa membesarkan anak tidak mengharapkan harta, tetapi sebenarnya untuk mereka terus kekal bersama. Dan hari raya memang kita akan balik kampung. Tak tahulah kalau orang bandar kan macam mana. balik kampung kan. Kena ada kampung. Kerana itulah sense of belonging. Kita perlu ada sense of belonging itu. Maka institut keluarga merupakan satu pegangan yang penting lah untuk mental health juga, kesihatan mental kita. Jadi kalau kita tengok perasaan kehilangan ketika hari raya ni lain macam Puan. Oh ya, betul. Jahit hati kata orang, lain macam. Hari lain biasa je kan. Hari lain dia biasa, tapi bila hari raya ni rasa kehilangan tu cukup lain. Jadi mungkin apakah yang menyebabkan perasaan untuk hari raya ini lain macam dia punya rasa kehilangan tu, terutama mereka yang kehilangan kedua ibu bapa dan keluarga terdekat. Betul. Rasa kehilangan itu memang cukup menyentuh. Betul. Rasa kehilangan tu pastinya akan lebih terasa di hari-hari perayaan. Ya, sebab kita tahu bila kita hari raya, tak tahulah saya lah, pengalaman saya kan. Kalau hari raya, anak saya 4 beradik, anak-anak ni tahu apa tugas masing-masing. Dan yang masakkan, yang paling penting tu selalunya ibu. Ibu. So, kalau kita dah tak ada ibu, kita akan terasa lebih sikitlah kehilangan itu. Tapi kenapa raya saja Puan? Raya saja sebab raya ni dia punya orang kata anchor tu ibu bapa. Sentimental value dia kan, nilai utama dia tu ibu bapa. Ibu bapa Pagi raya kita lepas main raya balik rumah kita buat apa? Kita bersalam. Orang Sarawak salam cium lutut lagi. Begitu. Cium pelatut Cium pelatut kan. So itu memang kena buat. So yang itu kita akan ajar anak-anak kita. Sama anak-anak sekarang dia hairan kenapa kena cium pelatut tu. Macam ni. Tapi inilah uniknya lah hari raya. So hari raya kalau tak ada orang tua memang akan terasa. Kerana hari raya hari untuk kita memohon kemaafan. Sepanjang tahun kita buat salah, hari raya lah
the peak untuk kita kosong-kosong kata orang ya. Salam So kita nak bersalaman dengan kedua ibu bapa, memohon restu, memohon kemaafan. Maka itulah mungkin Encik Rahmat boleh tambah ya. Dia kehilangan dia akan lebih terasa kalau kita tidak ada sesiapa yang menunggu kita di rumah. Okey. Saya rasa bercakap berkenaan dengan kehilangan dan tak ada siapa yang ada di rumah ni kan. Itulah. Itulah sebab ini ada antara tempat-tempat ini yang merupakan platform untuk mereka-mereka yang merasa kehilangan dan sebagainya untuk merasa berkawan, merasa dekat dengan sesama lain. Ya, kita ada dana rumah seri kenangan contohnya. Artinya Puan Sharifah dan Zarul dan Puan Sharifah mungkin boleh mendalami sikit perkara ini sebab rasa lagi dekat perkara ini disentuh. Zarul. Baik, terima kasih Nisa dan Najib. Sekali lagi saya mengenalkan Puan Sharifah Ranimah Wan Hashim iaitu pengetua Rumah Seri Kenangan RC Kuching. Baik Puan Sharifah, kalau tadi kita bercakap mengenai emosi bagaimana kita emosi warga mesti menjelang hari raya. Mungkin dari pihak Puan Sharifah sendiri RSK Kuching bagaimana mereka ini untuk mengatasi emosi ini supaya kita boleh perasaan warga mas ni boleh disantuni sendiri. Bagaimana Puan Sharifah? Okey, terima kasih Puan Zarul. Okey, di Rumah Seri Kenangan kita penghuni kita terdiri daripada pelbagai bangsa. Jadi kita memang perayaan Tahun Baru Cina, Gawai dan juga perayaan Hari Raya. Dan kita memang mengalakkan penghuni-penghuni yang masih mempunyai anak dan juga mempunyai saudara mara, mengambil mereka semasa hari perayaan. Dan kita dapati juga penghuni ini memang mereka orang kata beria-ia. Mereka memang tenanti-nanti anak-anak ataupun adik keluarga mengambil mereka. Jadi memang kita galakkan dan ada di antara penghuni kita memang dia balik ke kampung untuk merayakan bersama dengan keluarga. Dan bagi mereka yang tidak berpeluang bersama keluarga, kita masih menyantuni mereka. Kita akan mengadakan sambutan di peringkat institusi. Kita akan buat macam hari raya pertama tu, kita akan buat makan-makan dan kita buat program khusus untuk mereka. Dan kita juga mengucapkan terima kasihlah kepada terdapat agensi-agensi dan juga NGO turut datang ke institusi kita untuk merayakan, untuk mengadakan program sambutan Hari Raya, Tahun Baru Cina dan Gawai bersama-sama penghuni. Jadi dengan program begitu, mereka akan rasa mereka juga orang kata tadi tidak dipinggirkan, mereka masih diberi perhatian. Macam itulah kita mengadakan supaya warga emas kita di institusi masih merasa mereka juga sebahagian daripada komuniti lah masyarakat kita. Itu tidak dipinggirkan dan mereka yang masih tinggal tidak balik ke rumah masing-masing masih lagi disantuni dan juga dijaga oleh pihak sendiri. Baik, kita mungkin nak dengar pula cerita daripada Pawai Seri Satok bagaimana pula bersama dengan Iqbal Yusof. Terima kasih Zarul Nizawang. Sebenarnya kita di bahagian Pawai Seri Satok ni cuba untuk keluar daripada kepompong yang mengatakan bahawa apabila melibatkan hari raya dan juga warga emas dan juga ibu bapa kita, ia sering dikaitkan dengan elemen kesedihan itu. Maafkan saya, cuma saya tertarik dengan perkongsian daripada Puan Siti tadi apabila mengatakan bila tibanya hari raya, wujudnya sense of belonging anak-anak terhadap ibu bapa mereka. Dan sudah tentu di peringkat pusat aktiviti warga emas Pawai Seri Satok dan di mana saya bersama dengan pemancar Haji Rosli Haji Sahari selaku pengerusi Pawai Seri Satok. Mungkin apabila menjelangnya Syawal Haji Rosli, apakah antara peranan maupun aktiviti bagi meraihkan warga-warga emas? Kita umum tahu tidak semua bernasib baik yang anak-anak mereka akan pulang ke kampung. Mungkin dengan kewujudan Pawai Seri Satok ini mampu menceriakan warga emas yang ada. Alhamdulillah. Haji. Syukur saya Pemancar Haji Rosli, penguji Pawai Seri Satok. Jadi azam kami ialah proaktif, prihatin dan berwawasan. Jadi tujuan kami warga emas ini ialah untuk menceriakan, menggembirakan semua warga emas yang ke atas itu supaya mereka tidak stres. Kerana kadang-kadang kita tengoklah
ada yang temenung di sana sini ya, yang kita nampak di jalan-jalan raya, ada yang jalan seorang diri. Tapi pawik Trisatut yang menghidupkan mereka supaya silaturahim mereka erat, bertemu dengan rakan-rakan di pawik, berkenal, bergembira, bernyanyi, dan kadang-kadang kita nak tentu dengan program kita. Tiap-tiap hari Isnin kita adakan majlis tarian, nyanyian, dan pada hari kedua di hari Selasa kita adakan ilmu agama sikit supaya mereka tetap dengan imam mereka, iaitu bacaan Al-Quran, dan hari ketiga bacaan Al-Quran, dan pada hari Jumaat kita adakan bacaan Yasin dan tahlil. Jadi mereka sentiasa bergembira dan tidak stres. Dia mengingatkan yang mana tidak Menyedihkan. pada kita menyedihkan. Betul. Jadi mereka sentiasa. Dan saya kira Walaupun anak-anak mereka tidak, tetapi mereka sudah betul sebati dengan rakan-rakan di pawik daripada sentiasa bergembira. Betul Haji, saya kira itu seiring dengan tagline kami warga emas proaktif, prihatin dan juga berwawasan, Haji Rosli ya. Mungkin Khairunisa dan Najib Imran boleh berbalik kepada Encik Rahmat. Saya kira banyak pengalaman Encik Rahmat sebelum ini yang berdepan dengan warga mewakili Jabatan Kebajikan Masyarakat. Mungkin ada perspektif yang berlainan sedikit. Silakan Najib dan juga Nisa. Encik Rahmat, soalan daripada Iqbal Yusof. Sepanjang pengalaman Encik Rahmat mendepani warga emas ni khususnya dalam aktiviti ataupun emosi, bagaimana Encik Rahmat? Okey, baik. Kita satu hari kita akan ke arah tua. Kita akan, sekarang mungkin umur saya 30, Encik Najib Saya 25. Satu hari lambat laun kita akan ke arah warga tua, warga emas, iaitu berumur 60 tahun dan ke atas. Bila kita berumur ke warga emas, iaitu 60 tahun, bukan hanya fizikal kita yang akan berubah. Fizikal mungkin kalau kita tengok sekarang pun kita dapat melihat fizikal dari segi muka kan berkerut kan. Semualah. Semua. Kekuatan tenaga dah kurang, fokus dah kurang. Dalam masa yang sama dari sudut psikologi juga, emosi kita bila saja ke warga tua ataupun warga emas, emosi kita akan lebih sensitif. Sebab tu kenapa kita nak bercakap dengan orang tua kena ada gaya. Jangan main cakap, main lepas macam tu saja. Sebab mereka akan mudah terasa dan kecil hati. Dan dari segi pengalaman untuk kita mengendalikan warga emas ni pun biasanya kita akan buat support group ataupun counselling kelompok untuk kita, terutama macam kita dekat RSK yang tak ada counselor, kami ada buat aktiviti dekat RSK. Support group ni kadang-kadang kan kalau kita lihat sendiri ada ibu bapa ataupun inilah orang tua kita yang dihantar oleh anak-anak ke rumah seri kenangan ataupun pusat-pusat institusi yang lain. Mereka tidak dapat menerima hakikat. Mereka akan berem ataupun salahkan, kenapa saya kena dihantar ke tempat macam ni? Apa guna saya membesarkan kamu daripada kecil saya jaga sampai besar, lepas tu ini balasan kamu terhadap saya. Jadi peranan kami adalah kita nak merasionalkan pemikiran mereka. Memanglah kalau kita tengok dari sudut satu sudut lain, macam anak ni kenapa macam ni, tapi kita lihat dari sudut, dia ada sudut positif dan juga sudut negatif lah. Dari sudut positif kita lihat bila dihantar ke institusi dari sudut dorang punya kesihatan lebih terjaga. Dekat RSK institusi kita ada doktor ataupun nurse yang merawat, menjaga mereka di sana dari sudut keberadaan ataupun kebersamaan. Sebab kalau dekat rumah mereka hanya seorang. Adatnya ataupun lazimnya bila kita seorang, kita cenderung untuk berfikir benda yang bukan-bukan. Overthinking. Jadi bila kita berada dekat sana, ada sesama kita kan, kita dapat bercakap, bercerita, saling berkongsi, meluahkan. Dalam masa yang sama juga kita
dapat libatkan, macam aktiviti sekarang, kita dapat libatkan warga emas ni untuk menyertai aktiviti orang muda. Kan? Aktiviti orang muda. Betul. Jadi mereka tidak rasa keseorangan, mereka tidak rasa terabai. Ataupun kesunyian. Ya, betul. Jadi itulah bagi saya ataupun kita semua yang mempunyai orang tua, yang mempunyai mak bapak yang sudah berumur, kita kena tahu kita sebagai orang muda, kita kena ambil yang pertama kita jaga emosi mereka. Emosi mereka jangan kita sikit-sikit nak singgung ke kita kena tahu mereka ni sensitif. Jadi bahasa kita kena jaga. Dalam masa yang sama juga kita santuni mereka. Katakanlah ada di kalangan anak-anak yang menghantar ke institusi orang tua, jangan kita serahkan 100% kepada institusi. Jagalah apalah. Jadi kita sebagai anak kita kena ada perasaan juga untuk kita sekali-sekala mengunjungi, terutama perayaan. Ambil kesempatan untuk perayaan kita kunjungi mereka, bersalam ataupun bawa mereka ke rumah kita untuk saling meraihkan. Okey, jadi sebab tu kenapa untuk anak kita sebagai anak, bagi yang ada menghantar mak bapak ke institusi ataupun kita punya atuk orang tua ke institusi, kunjungi mereka, ambil kesempatan sempena perayaan ni sekiranya kita belum mengunjungi mereka, pergi kunjungi mereka, minta ampun, minta maaf dan juga benah kebersamaan tu supaya mak bapak merasakan bahawa ini anak aku yang aku jaga selama ni dan alhamdulillah mereka masih mengingati aku. Okey, jadi itu saja daripada saya. Ada beberapa perkara yang menarik perhatian saya sebenarnya. Pertama sekali saya nak ucapkan tahniah kepada Pawai sebenarnya sebab aktiviti yang dianjurkan untuk menyantuni warga emas ini cukup padat. Jadi seperti apa yang Cik Muhammad Nur Rahmat katakan, ini memastikan agar seseorang individu itu ataupun warga emas itu tidak akan merasa kesunyian, kesepian ataupun keseorangan. Apabila pada Isnin sampai Jumaat ada aktiviti, full of aktiviti yang dianjurkan. Jadi support system yang ada bersama warga emas itu penuh. Jadi kita tak akan rasa sunyi. Jadi ini saya cukup tahniah kepada Pawai sebenarnya, Pawai Sri Sato dengan full aktiviti yang diadakan. Hebat Pawai. Hari itu saya sempat berkunjung ke Pawai. Ya. Penuh aktivitinya. Ya, kesejahteraan minda itu dijaga. Ada hadrah, betul. Dia ada pelbagai aktiviti yang diadakan di Pawai. Dan saya rasa itu sesuatu yang cukup menarik sebenarnya. Menarik dan satu cara yang baru. Dulu kita tak nampak benda-benda begini. Betul. Orang-orang tua, warga-warga emas cuma terbiar di rumah. Duduk sorang-sorang. Anak-anak semua keluar bekerja. Betul. Tapi sekarang dengan adanya Pawai, ianya merupakan satu platform yang cukup, saya rasa cukup sesuai di zaman ini di mana anak-anak sibuk kerja daripada pagi sampai ke malam. Betul. Dan satu lagi perkara adalah apabila seperti yang Cik Muhammad Nur Rahmat katakan, ada anak-anak yang mengambil keputusan untuk menghantar orang tuanya ke rumah jagaan orang tua. Jadi perkara ini yang akan kita kupas, adakah ia ada satu budaya ataupun keperluan untuk you menghantar ibu bapa you ke rumah orang tua? Terlalu busykah anda sehingga tidak mampu untuk menjaga ibu bapa? Kita akan kupas perkara ini dengan lebih mendalam. Tapi sebelum itu kita akan berhenti rehat dulu, kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya dalam Dialog TVS pentas diskusi anda. Kunjungan saya ke rumah Seri Kenangan Kuching mempertemukan saya dengan 4 penghuni yang menetap di sini atas kerelaan hati sendiri. Bagi mereka, di sini, keperluan harian mereka lebih terjaga berbanding menghabiskan sisa usia mereka seorang diri. Dah lepas bini komunal, dia kita habis security, kerja security. Ada dengan saya tak nanya, tapi kemada aku fikir-fikir lagi bah. Jadi kalau balik di kampung bukan tidak dapat. Masa kita tua macam mana? Demikian menurut Osman Abdullah, warga emas yang berasal dari kampung Mongkos Serian yang sudah 10 tahun menetap di sini. Katanya, apabila rindu menjengah hati, aktiviti berkebun menjadi terapi selain menjaga kesihatan diri. Siah Mi pula membawa diri dari Miri ke sini setelah kematian suami tercinta. Bagi wanita berdarah kacukan Iban dan India ini, hari-hari yang dilalui tidak terasa sepi dengan adanya rakan-rakan penghuni yang lain di sisi. Tak dalam 4 tahun je tu. Tahun lebih. Best sih. Induk sih. Boleh lah, macam biasa. Kadang-kadang boleh buat,
Tentulah. Ragu sikit. Warga ke? Sini nak koga nak kita nak. Penghuni termuda Abdul Razak Hashim berusia 64 tahun memilih menetap di sini kerana menyedari seorang bujang tua sepertinya tidak mampu mengurus diri kala usia tua memamah diri. Pun sendiri pun yang ada DKM daripada bandar yang gemuk siapa nama Pakcik Jeman. Bagus kita masuk ya katanya ke rumah orang tua aja. Boleh juga. Dah saya ada tempat lagi, ada rumah benar ada. Saya siapa-siapa lagi takut ada apa-apa hal ke. Tinggal kami seorang di anak sebatang kara. Saya ada siapa-siapa lagi. Ini pakai tempat berkasih sayang lagi. Mak bapak saya ada, abang-abang saya ada. Ada anak buah jauh daripada mata. Kita malas sebenarnya wasi bola. Sebenarnya tidak yang gago dan apa. Tiada aku gago. Demikianlah kasih orang tua, meminggirkan diri kerana tidak mahu menyusahkan orang sekeliling, termasuk ibu tunggal seperti Dayang Rosnah. Walaupun satu-satunya anak mahu berkorban masa dan wang ringgit, tetaplah di sini menjadi pilihan hati kerana keperluan perubatannya lebih terjaga di sini. Memanglah rasa kita menyusah sebabnya nak pergi kerja. Dia kata mesti kerja lah, apa makan kita katanya. Layanan dan okey semualah. Macam apa-apa kita nak pergi klinik pun senang, ada orang ngembak apa semua. Belum lama dia mesti gastrik okey dah. Okey dah gastrik. Nak mari bila sakit menangis mau ngau macam biak. Sakit. Yang mana? Dah gagol tapi ngurut belakang apa semua. Lagi minta apa-apa cepat dapat. Pengalaman saya berkunjung ke sini di bulan Ramadan dipenuhi dengan rasa kagum apabila melihat keempat-empat warga emas ini masih mampu melaksanakan ibadah puasa. Full puasa. Tahu dalam pukul 3 ke 4 disediakan daripada situ. Disedia kadang-kadang kami minta keluar macam di luar kadang-kadang dia keluar macam-macam lah kuih lah apa kadang-kadang ada ikan panggang beli ikan panggang. Hari biasa pun kadang-kadang pergi juga berjalan beli ada apa yang nak dibeli. Sedang masih dapat kongang berjalan. Jalan lah. Kalau ada tenang bagi baru-baru belajar macam surah sama kan? Baru belajar. Seperti istimewanya bulan Ramadan berbanding bulan lainnya, juadah bersahur maupun berbuka bagi warga emas yang berpuasa juga berbeza berbanding bulan lainnya. Apa namanya? Sini? Tempat dewan. Dewan. Apa diolah sudah saya? Bidang makanan. Makan, kadang-kadang belang-belang. Macam aktiviti lain pun orang mbak pun ada juga. Selalu aktiviti saja. Aktiviti tidak mbak makan, pergi nunya apa. Bulan masa raya pun puasa tu ada special sikit lah. Makanan kami orang dengan makanan siap biasa ya berbeza lah. Ada tambahan antara macam buah kurma, ada buah-buahan, ada kuih pas makin buka kan. Disiap satu tamus untuk kami orang berbuka bersahur. Ngambil waktu petang kita orang ambil nasi keempat kan. Terus jadi packing sekali untuk sahur. Biarpun nampak bersahaja menatal media sosial di waktu lapang, Dayang Rosnah tetap mendambakan keluarga datang menjenguk. Kerana apalah makna Ramadan jika tidak berkumpul bersama keluarga dan berkongsi juadah berbuka bersama. Rindu nak berbuka dengan keluarga. Berbuka sahur sorang-sorang aja lah satu kawan. Kita bila kita berteman, selera nak makan gila. Nak kata cicak. Nyawa cicak. Mun kita ada teman, nyaman kita makan. Raya. Tahun ni ada. Ada juga keluar nak. Keluar. Kalau tidak ngembak keluar. Jadi sempena kita nak nyambut bulan puasa, bulan raya tu apa-apa ucapan kita nak padah dengan keluarga kita kan mungkin ada nangga kita dalam TVS. Bulan Ramadan, bulan penuh kesyukuran. Kehadiran rakan penghuni lain di sini memadai dianggap seperti keluarga. Sini nak koga, nak kita nak bersungkir dengan koga. Koga lah macam
macam kami orang situ kira keluarga lah. Campur-campur ada anak Cina pula. Sila kedai aja. Kehadiran Syawal tetap dinantikan. Besar harapan mereka hari mulia kali ini disambut bersama yang tercinta. Bagi yang tiada sanak saudara, cukup doa dan ucapan sebagai tanda peringatan. Jalan takdir kita masing-masing telah tertulis. Begitu juga dengan rezeki. Alhamdulillah, rezeki warga emas di sini ditempatkan di pusat jagaan yang menyediakan pelbagai kemudahan. Dan salah satu bentuk rezeki juga ialah mereka ini yang berkhidmat mengurus warga emas di sini. Baik, itu tadi persembahan Nisa daripada artis-artis jemputan kita. Tapi yang istimewanya, artis-artis jemputan kita tadi tu, yang kita panggil artis-artis jemputan kita itu tadi, merupakan mereka tim Dialog TVS yang telah banyak menyumbang, anak-anak muda yang telah banyak menyumbang kepada program Dialog TVS ini sepanjang 3 musim kita bersiaran. 3 musim, alhamdulillah. Dan kali ini bersempena dengan Dialog TVS edisi raya ini, kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penaja-penaja kita. Kita ucapkan terima kasih kepada The Brownies Project, Kek Lapis Mama Su dan juga Yayasan Fali Nisa. Ya, Yayasan Fali yang memberi sumbangan kepada Pawis, menyantuni dan juga memberikan sumbangan kepada Pawis Satok dan juga Rumah Seri Kenanga. Bersempena dengan edisi khas Dialog TVS pada kali ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Di mana kita berhenti dulu Nisa? Okey, tadi sebelum kita berhenti dengan selingan Najib, kita menyentuh mengenai stigma yang menghantar ibu bapa ke rumah jagaan warga emas ni. Kalau kita lihat dulu, apabila melihat stigma, tak mampu nak jaga, tak boleh nak jaga atas faktor-faktor tertentu dan menghantar ibu bapa ke rumah jagaan warga emas yang akan memberi efek mungkin kepada anak tidak, akan memberi kesan emosi yang mendalam. Kenapa tidak mampu untuk menjaga ibu bapa? Tapi kini ibu bapa yang meminta untuk menghantar ke pusat jagaan. Tapi sekarang dengan ibu bapa itu sendiri untuk meminta, khususnya mereka yang dah besar, dah tidak ada lagi aktiviti wajib untuk dilakukan seperti hari-hari sewaktu bekerja. Kalau bersara lebih waktu senggang tu lebih banyak. Jadi mereka ni minta carilah sekolah pondok ke ataupun tempat mengaji ke ataupun rumah-rumah jagaan di mana rumah yang jagaan yang disediakan cukup sempurna, ada aircon semua untuk mereka belajar mengaji dan juga
jumpa kawan-kawan. Jadi bagaimana untuk kita melihat perkara ini, menghantar ibu bapa ke pusat jagaan ataupun pusat aktiviti adalah satu perkara yang positif daripada negatif yang dipikirkan sebelum ini. Okey. Bagi saya sebenarnya stigma ini bermula daripada masyarakat. Maka kesedaran itu harus kita kita kena beri kesedaran, Sebarkan, ya. Sebarkan kesedaran tentang kewujudan pusat-pusat jagaan sekarang yang amat berbeza dengan dahulu. Ialah masyarakat kita, biasalah orang-orang tua dulu kerja dia kan dia tengok TV. Betul. Kan? Maka bila tengok drama TV, asal hantar rumah orang tua je anak jahat. Asal hantar orang tua je anak jahat. Tak boleh jaga. So semua pihak sebenarnya harus memainkan peranan. Mungkin pihak-pihak entertainment hiburan juga harus mula membuat drama yang bersettingkan rumah jagaan dan sebagainya. Tapi sebelum itu, kalau kita membincangkan tentang masyarakat itu sendiri, macam mana kita nak break that stigma? Kita harus lebih banyak berkomunikasi dengan orang tua kita. Kerana orang tua dia punya fikiran lain daripada kita. Ada orang tua sekarang yang sudah agak moden boleh main TikTok, boleh tengok Facebook. Tak ada masalah. Dia very independent Saya tengok kita kat sini kan. Senior kita wow hebat-hebat belaka Tapi ada orang tua kalau di kampung dia tidak ada kemudahan ini. Maka bak kata Encik Mamat tadi, dia akan bila duduk sorang-sorang dia mula menyendiri so kita kena berkomunikasi dengan ibu bapa. Itu yang paling penting, mendapat persetujuan kalau kita nak mula menghantar orang tua, kerana sekarang kos hidup pun meningkat. Ramai orang mungkin tak mampu nak beli pampers anak pun susah. Maka solution dia hantar ke rumah suri kenangan dan sebagainya kan. So kita kena memainkan peranan itu. Kita kena berbincang baik-baik. Mungkin kita boleh mulakan dengan half day. Ada kan? Saya rasa ada ada yang boleh full time dekat situ, ada yang part time. Tapi ada juga yang menawarkan diri untuk dihantar kerana dia dah ada kesedaran itu. Maka kesedaran itu penting untuk kita sebarkan agar masyarakat boleh menerima satu trend baru ini. Kerana saya pun pernah melihat iklan-iklan rumah jagaan sekarang, dia sangat berbeza dengan rumah-rumah yang dahulu. Betul. Kita bukan nak menggalakkan untuk kalau you tak boleh nak jaga parents you dan hantar ke tempat jagaan. Bukan. Kita adalah untuk Betul. Saya tadi semasa menunggu saya fikir menarik pandangan Iqbal tadi Iqbal kata dan Nisa juga kata kan orang-orang tua kita ni sebelum dia pencen, dia bekerja. Bila dia bekerja, fungsi sosial dia tu full. Bila dah pencen, alamak, dia kena fikirkan macam mana nak menghadapi hari-hari mendatang tanpa kerja yang perlu diselesaikan. Contohnya saya sendirilah, ayah saya pun pesara, dulu bekerja sangat aktif, tetapi selepas terlibat dalam kemalangan dia dapat early dementia. Kalau menjaga orang dementia ni maklumlah harus kita sendiri lengkapkan diri kita dengan ilmu. Mesti bersabar, jaga tutur cara. Kadang-kadang bila semakin tua semakin macam perangai perbudakan. So mungkin kalau itulah bila kita sendiri tak mampu, kita cari solusi. Sebab sekarang kes depression among orang muda pun banyak, orang tua pun tidak kurang So saya rasa itulah tadi kita perlulah memikirkan, membuka kotak membuka minda kita yang lebih luas agar boleh menerima option dalam kehidupan. Encik Muhammad tadi menyentuh berkenaan dengan trauma yang mungkin terkesan, terjejas, emosi mereka yang terjejas ini, Encik Muhammad Tapi saya ingin psikologinya, saya ingin mengetahui kita bercakap berkenaan dengan anak-anak yang meninggalkan ahli keluarga mereka, ibu bapa di tempat penjagaan dan sebagainya. Cuma kalau boleh kita kena pasti, mungkin telah ada kajian telah dilakukan mungkin dari pihak psikologi dan sebagainya. Kenapa saya sendiri misal orang Sarawak madah kita si kempang. Dalam bahasa Sarawak kita tak sampai hati nak menghantar orang tua yang melahirkan kita, yang menjaga kita berpuluh-puluh tahun dan sebagainya kan, memberi makan, minum, kasih sayang dan sebagainya. Tapi ada yang sampai hati, mungkin atas beberapa faktor yang mungkin kita tak boleh nak jelaskan di sini. Tetapi bagaimana boleh sampai ke tahap
menghantar ibu bapa ke tempat penjagaan itu hanya kerana tak ada masa, sibuk dan sebagainya. Okey, baik. Oh, berat juga soalan ni kan. Memang Okey, tujuan jadi, kita soalan berat, tak ada ringan-ringan untuk Okey, jalur jadi TVS. ni dari sudut pandangan saya sendiri. Nak menghantar warga emas ataupun ibu bapa kita ke institusi pusat jagaan adalah satu keputusan yang berat. Okey. Sebab tu kenapa sebelum kita menghantar, kita kena buat satu perbincangan. Bukan kita hantar tu atas kita punya alasan. Maksud dia kita hantar sebab saya sibuk. Saya hantar sebab saya tak ada masa. Bukan sebab tu semata-mata, tapi kena ada satu perbincangan meja bulat di peringkat keluarga itu sendiri. Selalunya melibatkan adik-beradik, melibatkan pasangan kalau dah berumah tangga, melibatkan anak-anak. Sebab katakanlah kita nak hantar, mungkin yang lain tak setuju. Jadi di sana boleh wujud satu konflik. Bila ada perbincangan macam ni, kita nak timbang baik dia kalau katakan hantar, apa plan B kita. Kalau kita tak hantar pula, macam mana dia punya penjagaan. Jadi dari sudut yang ni saya suka nak berkongsi lah untuk kita secara pandangan secara umum untuk dari sudut positifnya dan juga dari sudut negatifnya supaya kita nampak. Yang pertama saya nak suka berkongsi untuk positif, tadi saya dah sentuh, iaitu dari sudut rawatan profesional. Kadang-kadang ada anak-anak yang menghantar mak bapak ke institusi kita yang mana mak bapak tu dari sudut kesihatan dia dah kurang. Katakan kita pergi bekerja, maksudnya penjagaan penuh. Okey. Tak ada yang menjaga dari sudut makan ubatnya sebab biasanya kita bila dah berumur ni, kadang-kadang kita mudah lupa. Makan ubat ni katakan jam 12 tapi kita tak ingat, terajak pergi jam 3, jam 4. Jadi tak ada yang menjaga. Jadi dari sudut positifnya bila kita hantar yang merawat tu ada. Okay, yang kedua adalah fasiliti yang sesuai. Sebab kadang-kadang terutama dekat bandar, rumah-rumah sewa ni kebanyakannya ada yang dah bertingkat-tingkat kan. Biasanya lift digunakan kalau ada 5 ke atas. Ke atas. Rata-rata apartmen yang kalau tengok kan 4 tingkat dekat Sarawak ni pun saya nampak kebanyakannya 4 tingkat. Jadi fasiliti itu tak sesuai jika melibatkan nak turun naik tangganya kan. Jadi kalau dekat institusi dari sudut fasiliti kita nak bina RSK, rumah seri kenangan, kita nak ambil kira kapasiti orang tua. Yang kedua OKU. Katakanlah ibu bapa kita ada yang OKU. Kan tu lebih susah kalau fasiliti kita tak mesra OKU. Jadi sebab tu kenapa fasiliti RSK kita bina adalah berdasarkan keperluan untuk orang tua dan juga OKU. Lepas tu yang ketiga dari sudut interaksi sosial pun saya ada mention tadi. Bila kita berada dari sudut positifnya, kita berada dekat institusi, interaksi sosial tu masih wujud. Bukankah kita dekat rumah seorang-seorang menengok TV sepanjang masa. Mungkin hari pertama, kedua okey lah. Tapi bayangkan kalau berbulan dah bertahun kerja rutin yang sama, mesti kita bosan. Betul. Kita bukan hanya orang tua, orang muda kita sendiri. Kan? Bila kita duduk di satu tempat yang bukan tempat kita, tak ada kawan untuk kita berinteraksi, hatta kita tak ada handphone, tak ada internet pun kita dah pening. Kita nak tengok media sosial macam mana, kita dah risau. Jadi sama juga dengan mereka yang dihantar institusi. Bila kita hantar sudut positifnya, interaksi sosial itu masih wujud. Mereka dapat berkomunikasi, makcik ni dapat berkomunikasi dengan yang ni, dapat saling berkenal antara satu sama lain. Jadi dia tak ada senyap-senyap. Lepas sebab dari sudut kita yang ni kan, untuk psikologi kita ni, kita tak ada orang nak bercakap, tak ada interaksi antara kita, menyebabkan itu yang sebab kita mudah cepat terlupa. Okey. Dan yang di peringkat kami lah di JKM, kami di bahagian psikologi dan kaunseling, kami ada bangunkan modul Smart Aging. Yang mana modul ni kami sediakan bina khas untuk aktiviti yang bersesuaian kepada kita punya yang bakal berumur 45 tahun dan ke 59 yang bakal ke orang tua yang menjadi warga emas, dan juga khas untuk mereka yang berada di institusi kita dekat PAWE dan juga dekat RSK. 45 tahun ke atas. 45 tahun ni untuk yang nak ke arah tu, kita nak bagi pendedahan awal kepada mereka apa tindakan yang diorang boleh buat
Dan juga modul ini kita bina merangkumi pelbagai aspek juga. Bukan hanya sekadar untuk kita beraktiviti, bukan sekadar bersuka-suka, tapi ada juga kita mengingatkan pasal keagamaan, mengikut pelbagai lah. Ada Muslim, Kristian dan sebagainya. Ada juga kita buat aktiviti untuk tujuan sokongan support. Kita punya motor, kita bila ada macam tadi katakan, kita akan macam kanak-kanak. Kita nak support dia, kita nak pastikan dia ni aktif kuat, kita kena ada satu aktiviti. Misalnya kita nak minta dia menggenggam untuk supaya otot dia ni berfungsi dengan masih baik. Jadi aktiviti-aktiviti ni, modul ni secara tidak langsung bukanlah kita nak katakan perfect, tetapi secara tidak langsung dapat membantu kita punya warga emas yang berada dekat institusi untuk mereka meneruskan kehidupan seperti biasa dalam masa yang sama, menjamin kesejahteraan emosi dan juga mental mereka lah. Jadi itu dari sudut positif. Kita lihat pula dari sudut negatif, okey? Sebab kita lihat tadi kan ada yang menghantar tanpa ada perbincangan. Itu bagi saya still okey, tapi ada juga yang macam dia tak guna. Macam nak cakap, mak bapak tu dia macam kalau kita tengok kan gerandangan, ada yang mereka hantar ke bus stop yang sampai tahap macam tu kan. Oh, ya. Tinggal macam tu Tinggal macam tu. Jadi ada juga yang mereka ni macam dekat dalam drama je. Realitinya ada. Realiti ada. Sebab tu kenapa dekat JKM kami ada pusat penempatan gerandangan untuk orang papa ni, yang gerandangan ni satu pusat untuk orang yang macam ni. Jadi tapi kita tak bercakap hari ni pasal gerandangan. Betul. Kita fokuskan kepada warga emas. Untuk yang kesan negatif, yang pertama kita akan dapat lihat dari sudut emosi dan psikologi akan terganggu. Okey, ini bagi mereka yang tidak melibatkan perbincangan. Maksud dia kita hantar macam tu tanpa melibatkan perbincangan, emosi mereka terganggu macam mana, mereka akan berfikiran. Anak aku ni dah tak sayang aku ke? Tua sangat ke aku ni? Aku dah tak dapat menyaran mereka ke? Jadi fikiran-fikiran ni yang menghantui mereka sampai menyebabkan mereka tak dapat nak tidur malam, sampai menyebabkan mereka bercakap sorang-sorang, rasa macam menyesal pun ada, rasa macam menyalahkan diri pun ada. Jadi benda-benda ni juga yang kita harus lihat. Yang kedua adanya dia akan merasa kurang rasa harga diri. Sebab kalau kita tengok pengetua RSK pun cakap tadi, saya pun ada cakap juga tadi, dekat institusi kita semua ada. Makanan disediakan. Yang sebelum ni makanan mungkin mereka masak sendiri. Perubatan. Sekarang sebelum ni mungkin mereka kena pergi hospital drive ataupun dibawa oleh anak, mereka tunggu giliran untuk beratur untuk mendapatkan rawatan. Tapi dekat RSK, pihak nurse ataupun apa terus direct ke tempat mereka. Jadi menyebabkan mereka rasa kurang self esteem. Self esteem mereka akan rasa kurang atas faktor-faktor yang tadi lah. Dan yang ketiga adalah kehilangan hubungan keluarga. Ni yang part-part paling penting. Terputus terus. Terputus. Sebab kenapa? Dah kita hantar, kita tak rawat, kita tak jenguk, tak ambil tahu. Macam consider buang. Betul. Jadi itu kenapa bila menjelang Hari Raya kita terpaksa memikirkan apa aktiviti yang sesuai. Bukan Hari Raya saja, musim perayaan. Apa aktiviti perayaan, sambutan perayaan yang sesuai supaya mereka ni tak terasa kosong sangat. Supaya mereka ni merasa mereka juga dihargai walaupun dekat sana. Sebab bayangkanlah kita semua dekat sini happy-happy, lagu semua berkumandang, tapi mereka dekat dalam tak ada orang yang menjenguk. Rasa betul-betul lagu tu bermain. Jadi itulah kita daripada saya sendiri, saya punya nasihat ataupun pesanan, kita nak menghantar ibu bapa kita ataupun siapa-siapa lah warga tua ke institusi, kita kena tengok pelbagai aspek. Jangan kita tengok satu aspek saja, iaitu aspek kita busy, aspek kita tak ada masa, tapi kita tengok pelbagai aspek. Dan apabila kita hantar, jangan kita tinggalkan seorang-seorang. Mungkin tidak seminggu, sebulan sekali kita datang merawat. Tak ada masa sangat pun, mungkin sekurang-kurangnya hari raya, perayaan kita datang merawat. Jadi itu serba sedikitlah pandangan daripada ya Tuan, moga menjawab. Panjang lebar jawapannya. Jadi kepada Puan Siti Marina, Cik Muhammad tadi bercakap berkenaan dengan fasiliti-fasiliti yang disediakan untuk di RSK dan sebagainya. Tapi satu yang ingin saya mungkin minta Puan perjelaskan, apakah itu satu tindakan yang betul, Puan? Untuk kita menghantar orang tua kita ni ke rumah-rumah penjagaan ini, ataukah satu itu tindakan yang betul?
bagi saya yakin seorang anak itu sebelum dia nak buat keputusan hantar orang tua dia ke rumah orang tua dia sudah berfikir sehabis baik. Saya yakin itu. Dia dah tak ada, maksudnya bila dia dah ke tahap nak hantar, niat nak hantar tu maksudnya dia dah tak ada cara lain ya, untuk meneruskan kelangsungan hidupnya. Maka dia nak berikan yang terbaik dan saya yakin dia sudah selidiki kemudahan-kemudahan, ada orang tadilah sokongan emosi, kemudahan perubatan especially. Ya, saya ada doktor dan jururawat yang menjaga. Saya yakin anak itu telah merasakan inilah yang terbaik untuk orang tuanya. Tapi kita haraplah dia hantar tu dia lawat. Jangan dia hantar dia tinggal lepas tangan. So saya rasa tindakan itu wajar. Kalau itulah jalan yang terbaik dan untuk ibu bapa. Okey. Mungkin kalau boleh Nisa, saya nak bertanya sedikit dengan Puan Sharifah Ranimah ini yang merupakan pengetua Rumah Seri Kenangan ini. Puan, mungkin Puan boleh klasifikasikan atau kongsikan bersama dengan kita jenis ataupun kategori warga-warga emas yang berada di situ. Apakah ada yang saya kira yang secara sukarela minta untuk dihantar ke Rumah Seri Kenangan. Ada yang ditinggalkan begitu saja. Mungkin boleh Puan kongsikan. Okey, terima kasih. Sebelum saya menjawab soalan tu, saya nak pergi kepada kriteria dulu. Kemasukan ke Rumah Seri Kenangan Kuching ya. Kriteria satunya mestilah warga negara Malaysia. Keduanya berusia 60 tahun ke atas. Ketiga, tidak ada sumber pendapatan, tidak mampu menyara diri sendiri. Seterusnya tidak menghidapi penyakit yang berjangkit dan tidak mempunyai sanak saudara atau waris, tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap dan berupaya menjaga diri sendiri. Berbalik kepada soalan tu, saya bertugas di Rumah Seri Kenangan dah 2 tahun. Berdasarkan apa yang saya lihat, memang ada penghuni yang mempunyai anak. Tapi seperti kata Cik Rahmat tadi, mereka menghantar tadi ada sebab. Salah satunya keadaan kediaman mereka tidak sesuai. Contohnya penghuni ini dia warga emas menggunakan kursi roda, anak dia tinggal dekat plate. Susah dia nak naiklah. Itu sebabnya. Tapi alhamdulillah anak dia sentiasa mengunjunginya. Hari perayaan anak akan mengambil dia. Hubungan dengan anaknya sentiasa tidak putus. Mereka tetap orang kata tadi hubungan tu tetap terjalin dengan baik. Dan kemasukan dia pun atas sukarela warga emas tu sendiri. Sebab dia tahu keadaan kemampuan, keadaan kehidupan anaknya. So dia secara sukarela nak masuk. Jadi kes-kes yang sukarela cara masuk ni memang mereka tak ada masalah nak tinggal di Rumah Seri Kenangan, di institusi kebajikan. Bagaimanapun kes-kes yang diselamatkan sebagai orang kes gelandangan. Kita ada kes kegelandangan apabila pejabat kebajikan membuat operasi menyelamat dan terdapat warga emas yang tidak dapat dikesan keluarganya, dia akan ditempatkan Rumah Seri Kenangan. Golongan ni lah yang agak orang kata tadi tidak berapa suka. Itulah mereka ni lah, mereka yang dirujuk ini bukan cara sukarela nak masuk, mereka akan merasakan ingin balik ke tempat asal mereka. Dan ada mereka ingin balik ke rumah mereka walaupun mereka tahu rumah mereka tu tidak berapa sesuai. Kes-kes yang dirujuk ni kebanyakan mereka tak berapa, mereka lebih suka nak balik. Itulah peranan kita, petugas kita terpaksa sentiasalah memujuknya. Betul kita memujuk dan juga memberi bimbingan dan menerangkan kenapa mereka perlu berada di situ. Kenapa mereka perlu ada di Rumah Seri Kenangan. Itulah bagaimana RSK itu menyantuni warga emas. Jadi dalam konteks ini Puan, mungkin apa peranan utama RSK untuk memastikan kebajikan mereka ini terbela, Puan? Kita
menyediakan pelbagai program supaya mereka merasakan mereka sentiasa dihargai, mereka juga diberi perhatian supaya mereka tidak memikir sangat nak balik. Kita isikan dengan pelbagai program. Program dan juga alhamdulillah dengan kerjasama pihak pelbagai agensi dan juga NGO yang datang, mereka merasa terisi dan mereka juga boleh melupakan nak balik tu, mengurangkan. Alhamdulillah lah ada perubahan yang kita lihat. Tapi kita perlu sentiasa berusaha. Sebab mereka ni sejak nak balik, sejak suka tinggal lah. Jadi kita terus berusaha lah. Berubah emosi. Yes, perubahan emosi tu. Di sinilah kita perlukan peranan kaunselor. Baik, terima kasih Puan. Okey, saya percaya ada pawai, saya percaya di pawai itu sendiri ada pelbagai cerita ataupun cerita setiap individu itu, pengalaman masing-masing. Sebab kalau ikutkan warga emas ni, ikutkan kalau secara nasionalnya 60 tahun dan ke atas. 60 tahun adalah umur wajib bersara. Jadi saya percaya di pihak pawai sini mungkin ada cerita yang boleh dikongsikan, Iqbal. Mungkin daripada penghuni, daripada ahli-ahli pawai itu sendiri, Iqbal. Sambil-sambil tuan-tuan dan perempuan sedang berjamu selera di rumah terbuka ini, sama-samalah kita berkongsi cerita. Dan namanya rumah terbuka raya, kan? Betul. Sila-silakanlah. Silakan, Iqbal. Terima kasih Kak Runisa, Kak Hasnun dan juga Najib Imran. Sudah tentu, tadi saya sempat sebenarnya berbual kosong dengan pemancar. Pemancar yang merupakan pengerusi Pawai Seri Satok dan berdasarkan perkongsian daripada Encik Rahmat sendiri, apa yang pentingnya adalah keseimbangan dari segi psikologi dan juga rohani maupun spiritual setiap warga emas yang hadir. Dan berbeza dengan Rumah Seri Kenangan Tuan Pengerusi, Pawai merupakan pusat aktiviti warga emas. Mungkin ada pendekatan tersendiri yang dilaksanakan oleh Pawai Seri Satok dalam meraihkan, mungkin memastikan keseimbangan dari segi psikologi dan juga rohani itu tadi. Baik, alhamdulillah. Pawai Seri Satok, sebab tu saya dah beritahu pada tiap-tiap hari Isnin tidak ada senaman dan diikuti dengan senaman rohani pada hari Selasa, iaitu kita adakan bacaan Al-Quran tiap-tiap warga emas. Jadi mereka tu sentiasa ingat dengan apa yang mereka buat di sana. Dan pada hari ketiganya, begitu juga kita penuhkan dengan rohani mereka. Dan pada hari lepasan, kadang-kadang kita ni kena jemput oleh pihak kerajaan ataupun mana-mana persatuan untuk mengadakan satu persembahan ataupun satu mengadakan satu majlis zikir. Maka warga emas yang kita ada ni lah yang menggembirakan, menyenangkan pihak. Selain daripada itu, pada dalam satu bulan kita adakan majlis luar daripada rumah Pawai. Kita bawakan mereka di kawasan tepi laut. Kita tinggal di sana. Kita adakan majlis sukan untuk warga emas sendiri. Mereka gembira, ya. Kita beri satu apa yang mereka ada dipelajari di Pawai dan kita tandingkan di tebing sungai, di tebing laut, membuat anyaman ketupat, membuat anyaman tikar. Kita adakan di sana. Kita tandingkan supaya mereka sentiasa ceria, gembira. Jadi tak ada kita katakan termenung ke sana ke sini. Jadi mereka tidak. Ya, selain daripada itu, dalam 2 bulan ataupun 3 bulan kita ada pakar penuaan, iaitu Dr. Ismail. Kita bawa ke Pawai untuk memberi ceramah tentang kerohanian, kepentuaan. Jadi itu tidak ada masalah bagi Pawai Seri Satok untuk meneruskan segala tugas kami dengan para warga emas. Warga emas di Pawai. Di Pawai Seri Satok. Sebab itulah dia sebenarnya pelbagai aktiviti telah pun dianjurkan oleh Pawai Seri Satok, adanya yang membawa warga emas ini keluar daripada pusat aktiviti dan ada juga sehingga kan membawa pakar perubatan ataupun doktor sendiri untuk ke Pawai dan juga berkongsi ilmu mengenai penuaan.
Itu dia Karunisa dan juga Najib Imran, antara aktiviti yang dianjurkan di pusat aktiviti Warga Emas Seri Satok. Saya kira Zarul mungkin ada yang nak Soalan disambung di tambahannya, sana. Zarul. Betul tu Irfan. Jadi saya tadi sempat berbual dengan Puan Sharifah yang katanya penghuni di rumah kenangan ini bukan sekadar orang Melayu saja, tapi sebenarnya kepelbagaian bangsa, agama dan juga kaum. Dan beliau tadi, saya ingin tanya daripada Puan Sharifah, bagaimana kehidupan di rumah Seri Kenangan dengan adanya kepelbagaian ini dapat memberi kesejahteraan kepada mereka sendiri. Puan. Ya, terima kasih. Buat masa ni penghuni di Rumah Seri Kenangan kita ada 62 orang yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan juga etnik. Melayu, Iban, Cina, Bidayu, Jawa, Kenyah, India pun ada. Jadi melalui kehidupan di institusi ini adalah jaringan sosial yang membolehkan warga emas berinteraksi sesama rakan sebaya. Jadi melalui mereka mempelajari budaya rakan masing-masing dan alhamdulillah setakat ni mereka saling menghormati dan mereka saling mempelajari budaya rakan mereka. Tidak ada masalah dari segi pertubungan budaya. Mereka hidup dengan keadaan harmoni dan mereka orang kata menerima budaya rakan-rakan. Selain itu kita juga tak tahu mungkin apa juga aktiviti ataupun kehidupan yang dilakukan oleh komuniti di RC Kuching sendiri. Okey. Kita mengadakan sambut air perayaan, semua perayaan kita sambut. Perayaan Tahun Baru Cina, perayaan Hari Raya Negawai dan juga kita mengadakan sambutan perayaan hari-hari khas seperti Hari Wanita, Hari Ibu dan juga hari sambutan ulang tahun. Dan juga kita ada satu pusat yang kita namakan sub center. Di situ kita ada bilik rekreasi, kita ada teater, kita ada salon, kita ada bilik craft tangan, kita ada gymnasium dan juga kita ada cafeteria. Jadi di situ mereka pelbagai aktiviti mereka kita boleh adakan untuk mereka. Selain daripada kita membuat program dalaman, kita juga menerima agensi luar untuk mengadakan program. Contohnya kita ada membuat craft tangan bersama dengan agensi luar dan juga kita ada gunting rambut secara coma. Pelbagai aktiviti kita adakanlah. Dan insya-Allah dalam 11 bulan ni kita akan buat sambutan Hari Wanita. Supaya mereka juga merasakan orang kata tadi turut merayakan setiap perayaan yang diadakan. Baik, itu dari perkongsian daripada Puan Sharifah mengenai bagaimana ISK sendiri memberi jaringan sosial kepada warga emas untuk mereka berinteraksi sesama mereka sendiri. Baik, kita kembali kepada Nisa dan juga Najib di sana. Baik, terima kasih Zarul. Nampak tu Najib, bukannya sekadar aktiviti biasa, aktiviti craft tangan, ada cafeteria, jadi boleh masak-masak, boleh baking, buat craft tangan. Jadi pelbagai aktiviti masa-masa senggang warga emas. Mungkin katanya boleh distract sedikit pemikiran daripada berfikir pasal kesedihan dan sebagainya. Okey, itu akan kita perbincangkan lagi nanti bersama dengan tetamu kita dan juga wakil daripada PAWE dan juga daripada Rumah Seri Kenangan. Tapi untuk Rumah Seri Kenangan. Ya. Tapi untuk ketika ini kita berehat sebentar, kita berjumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya dalam Dialog TBS Pentas Diskusi Anda. Ku tuliskan lagu ini, ku persembahkan padamu, walaupun tiada indah syair lagu yang ku gubah. Usai berkongsi rasa dan cerita bersama warga emas, kita telusuri pula kisah penjaga rumah Seri Kenangan Kuching. Paling yang siapa lupa nenek siram kita dengan air. Nyasim mau mandi. Yang ialah paling lucunya si mau mandi kita disiramnya. Murid mandi sidaknya. Kadang sidaknya si mau dibuat mandi.
Jadi kita mujuk setidaknya, mujuk cara psycho lah kita madah, kita mau mandi, kita mau pergi pasar lah. Setidaknya kadang madah sejuk setidaknya. Situ nyaman lah, ada air panas. Kami yang mandi ke air panas lah, mau setidaknya. Masang pampasnya nak buka, yang perlu berpampas lah, nyasik mau berpampas, jadi macam ialah stresnya. Macam yang si mau mandi, kita mujuk mandi, harus dipujuk. Yalah, jadi biar kecil lagi. Yalah, jadi biar kecil lagi. Cabaran dan pengalaman yang dikongsikan ini hanyalah secebis berbanding realiti yang perlu dihadapi setiap hari oleh penjaga rumah Seri Kenangan Kuching atau lebih mesra disapa sebagai PO atau pembantu operasi oleh warga emas di sini. Bagi Christina yang sudah 27 tahun berkhidmat di sini, maki herdik orang tua terhadap mereka itu adalah perkara biasa. Namun pengorbanan berbakti kepada warga tua sehingga akhir hayat mereka itu adalah satu kepuasan baginya. Memanglah kita kalau macam yang lama kita nyaganya tapi tiba-tibanya ada sakit dan rasa sedih juga, nitis air mata juga kita bila sidak meninggal. Hati kita mesti kuat bersabar, mental mak kuat. Razali Unus meninggalkan kerjaya sebagai kerani demi berbakti di sini. Pengalaman lebih 10 tahun inilah yang mengajarnya untuk ikhlas bertahan. Katanya, sebagai penjaga rumah orang tua, seseorang itu kenalah pandai berkomunikasi serta pandai mengambil hati orang tua. 13 tahun kerja dah tahu bah. Mula-mula duduk sana. Mula-mula memang terkejut orang madah. Macam kejutan budaya apa kita. Dengan orang tua tu ada pahalanya. Pahala tu kerja kebajikan lah. Macam kita jaga sidak pun macam jaga mak bapak kita di rumah juga. Bimbingan daripada pembantu operasi yang lebih senior banyak membantu Asfarina untuk cekap dan tabah menguruskan warga emas di sini. Tidak sedikit pun dia menyesali keputusannya untuk berkhidmat di sini setelah berhenti dari tugasan kerani di tempat kerjanya sebelum ini. Pindunya kadang-kadang ada nenek yang mengadu nasibnya. Biasanya kita akan rasa kesian sampai kita yang akan nak keluarkan air mata. Macam kami dah kehilangan mak, jadi kasih tahu kami rasa melepaskan rindu. Takdir membawa mereka ke sini. Saban tahun berkhidmat mencurah bakti, menjadikan sabar sebagai kunci, kian mencambahkan keikhlasan dalam diri. Untuk kerja mau perlu sabar, perlu reda juga. Reda lah kita dah. Mungkin dah di tempat kong situ, kita takdir. Macam ya reda kita. Sana tidak selalu ya lah ngabas sidaknya. Kadang sidak rasa sunyi bah. Cari juga sidaknya ni anak kami ni, anak buah kami ni, kakak abang kami si ngabas kita. Menyesal ya sih juga lah. Tapi makin tahunnya ada rasa macam tak nak pula lari dari kerja tu. Mun dapatlah lebih keraplah datang untuk melawat sidaknya, untuk sidaknya melepaskan rindu. Yalah mungkin dah ditakdirnya bekerja situ macam ya. Kalau bukan kami siapa lagi, kami madah macam ya. Kalau bukan mereka, siapa lagi? Mujur ada penjaga rumah orang tua. Terima kasih atas jasa dan khidmat bakti anda. Dan kepada yang ingin datang menziarahi, pagar rumah Seri Kenangan Kuching sentiasa terbuka. Laporan khas istimewa Sinar Ramadan kali ini saya akhiri dengan membawa pulang bersama buah tangan daripada warga emas rumah Seri Kenangan Kuching. Dengan itu, saya Syirah Abang Mansur bersama juru kamera Ahmad Nasrullah melaporkan untuk TVS. Baik, bertemu kembali dalam Dialog TVS. Pentas diskusi anda hampir 2 jam kita bersiaran, Najib. Dan pastinya
Terima kasih. Pastinya kita Meriah Hari Raya membawakan kita hari ini, ya. betul rumah terbuka dialog TVS dan pastinya untuk Hari Raya ini, Hari Raya kedua ini kita membawakan topik menyantuni dan disantuni sempena Hari Raya. Kita mengadakan rumah terbuka bersama warga emas pusat aktiviti warga emas Satok dan juga warga Rumah Seri Kenangan Kuching. Ya. Dan paling penting Nisa, rumah terbuka kita hari ini tidak akan mampu kita terjemahkan semeriah ini tanpa bantuan daripada penaja-penaja kita, iaitu The Brownies Project, kita ada Kek Lapis Mama Su dan juga Yayasan Parley yang turut memberikan sumbangan kepada kedua-dua RSK dan juga Pawai ini. Baik, saya kira mungkin boleh, tadi kita telah panjang lebar yang kita telah sembangkan bersama dengan Puan Siti Marina dan juga Cik Muhammad tadi. Saya kira mungkin boleh kita lihat dari sudut yang berbeza pula, daripada sudut ahli-ahli mata kaca warga-warga emas warga emas itu sendiri. Mungkin ada soalan atau kan diserahkan floor ini kepada Iqbal Yusof dan juga silakan. Baik, terima kasih Karunisa Kasnun dan juga Najib Imran. Sudah tentu berdasarkan perbincangan kita, pelbagai pandangan dikongsikan. Antaranya sudah tentu kita belum dapat lagi bagaimanakah permata-permata Pawai melihat pandangan anak-anak mereka terhadap keputusan sesetengah warga emas ataupun ibu bapa yang mempunyai keinginan sendiri untuk menghantar diri sendiri mereka ke mungkin mana-mana pusat aktiviti warga emas ataupun pusat jagaan warga emas. Dan sementara kita berehat seketika ini, saya sempat berborak dengan Cikgu Kadariah. Cikgu Kadariah sebenarnya secara harian mengetuai senaman Tai Chi di Pusat Aktiviti Warga Emas Seri Satok. Cikgu Kadariah. Terima kasih Cikgu Kadariah kerana bersama dengan kita Rumah Terbuka Dialog TBS pada hari ini. Cikgu Kadariah, mungkin Cikgu Kadariah boleh kongsikan pandangan Cikgu Kadariah terhadap penerimaan mungkin anak-anak di rumah. Cikgu. Terima kasih. Jadi Assalamualaikum dan selamat Hari Raya kedua. Saya ingin telah dipersoalkan tentang pandangan saya terhadap anak-anak menyimpan atau menghantarkan mak atau bapaknya ke rumah orang tua. Bagi diri saya memang dah orang tua memandangkan anak-anak kita sekarang mereka bekerja sibuk. Kalau ada kerjaya mereka terutama sekali kalau mereka bekerja yang berat-berat seperti polis, seperti guru, tidaklah guru setengah tu, doktor, apa sajalah kerja berat, mestilah mereka ada malamnya bekerja, siang harinya. Bagi diri saya selalu mengatakan kepada anak-anak saya, kita orang dah tua-tua ni memang kita mau penjaga di rumah. Kita pun bayar macam orang gaji dengan kita. Tapi tak seeloklah kita berjumpa dengan kawan-kawan. Sebagaimana Pawai diwujudkan untuk berjumpa dengan kawan-kawan. Jadi apalah salahnya kita ni sebagai orang tua dihantar di rumah orang tua. Mereka boleh datang berjumpa kita waktu weekend. Tetapi di sana kita akan dapat ramai kawan. Kalau kita ada mempunyai kejayaan kita boleh menolong mereka membuat pekerjaan. Kecuali kita memang sudah ozo. Jadi kalau kita masih mampu macam ini, kita rasa tak salah kita dihantarkan di rumah orang tua supaya kita lebih selesa dengan kawan-kawan ramai dan kita di sana saya rasa kita akan belajar lebih baik lagi bercampur dengan orang sebaya dengan kita. Itulah pandangan bagi diri saya. Terima kasih Cikgu Kadariah atas pandangan yang boleh kita katakan kita terbuka dengan pandangan sedemikian kerana sebelum ini menempatkan warga emas ataupun ibu bapa di pusat penempatan warga emas seringkali dikaitkan dengan sentimen negatif. Sebenarnya saya dicuit oleh seorang lagi cikgu di belakang saya sebenarnya untuk berkongsi pandangan beliau pula. Saya bersama dengan Cikgu Rokiah pada ketika ini. Mungkin Cikgu Rokiah bersama rakan-rakan bagaimana
apa antara dapatannya Cikgu Rokiah bila sentiasa turut serta dalam setiap penganjuran di Pawai Sri Satok? Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Okey, saya selaku setiausaha Pawai juga Sri Satok, yang mana banyak aktiviti yang boleh merapatkan silaturahim dan then warga emas kita bermasyarakat, yang mana selama ini mungkin mereka di rumah, kata kita mungkin tak ada kawan. Bila sampai ke Pawai Sri Satok dengan adanya pelbagai community dan berbagai aktiviti program, mereka mendapat pendedahan baru. Maksudnya contoh, kami ada mengadakan sukan nikah. Dari situ mereka rasa enjoy. Yang mana mungkin masa dulu masa mereka tidak ada kata orang peluang untuk sama-sama bersukan nikah dengan kawan, kata orang beriuh rendah, sorak apa semua. Okey, satu, kami juga tidak memberi program macam itu. Kami juga salah satunya adalah berselang-seli dengan program hands-on activity. Yang mana contoh ya, saya ambil saya guru sains, so saya ambil peluang itu untuk memberi simple activity sains untuk warga emas, yang mana mereka beritahu saya, cikgu, walaupun umur saya dah macam ini 60 lebih, this is the first time saya pegang kanta. Yes, kita faham zaman mereka dulu mungkin tak ada peralatan semacam itu. Lepas itu mereka buat aktiviti itu, at least kata-kata saya, tak apa, kita beri idea. Yang mana idea selama ini mereka ada, but mereka tiada tempat untuk mereka sharing. So dengan adanya di situ, salah satu daripada kita punya konsep, sharing is caring. Meaning that apa-apa kawan yang seorang tu tak ada, yang seorang dapat belajar sesuatu. Sebab itu mereka turun di Pawai enjoy. Kita buat sampai pukul 11, lagi cikgu belalak. Dan juga dari segi creativity. Okay, di situ creativity mereka rasa saya dapat di refresh. Yang mana lama tu mereka tak ada buat, misalnya bukan tak buat, tiada friends around, so tiada motivate. Bila ada kawan di persekitaran, there you are. Mereka akan sama-sama kata orang bersaing secara hebat, secara sehat lah. Yang mana kami ada juga buat pertandingan lukisan, pertandingan karaoke, pertandingan menganyam ketupat, kelongsong ketupat menggunakan ribbon. So masing-masing menunjuk talent di situ. Jadi dengan itu mereka rasa kita suka nak pergi ke Pawai yang mengikut kata orang pelbagai latar belakang, walaupun memang anak mereka very good, supportive juga. Bukan bermakna mereka tidak mau jaga di rumah. So dengan adanya program, pelbagai program di situ, mungkin mereka balik bercerita dengan anak-anak, they enjoy ataupun mereka belajar sesuatu yang baru. Yang mana selain daripada mereka di rumah, at least kemahiran manipulatif tangan mereka bergerak lagi, dapat digunakan lagi. So dengan harapan ramai lagi lah untuk sama-sama ikut program aktiviti Pawai yang mana telah kami rancang sepanjang tahun, insya-Allah. Okay. Pelbagai pengisian dan juga program dirancang sepanjang tahun bertepatan dengan tema penubuhan Pawai itu sendiri, iaitu kami warga emas proaktif, prihatin dan juga berwawasan tinggi. Mungkin ini pandangan di sebelah sini. Bagaimana pula pandangan di sebelah sana, Zarul Nizawang? Ya, saya bersama saya Tuan Haji Mustafa yang merupakan timbalan pengerusi Pawai Sri Satok, dan kita nak tanya juga dengan Tuan Haji pandangan Tuan Haji mengenai tindakan anak-anak yang menghantar ibu bapa mereka ke pusat warga emas ini, Tuan Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Seperti mana rakan-rakan tadi telah memberitahu berkenaan dengan aktiviti di Pawai. Sebelum tu saya mengenal diri saya ialah Pengulu Haji Mustafa Wahab dalam bidang kuasa Kampung Nombor 5, Nombor 6. Sebenarnya kerja saya ini kita lebih tahulah bekerja dengan pejabat daerah, jaga kampung bukan senang. Jadi saya di rumah dengan isteri saya adalah kami 2 orang. Anak saya 2 semua bekerja di Semenanjung. Jadi kahwin pun dengan orang Semenanjung lah. Boleh buat. Jadi untuk macam saya selalu keluar kerja pejabat daerah,
isteri saya seorang saja di rumah. Jadi boleh join dalam pawai adalah macam apa kata cikgu tadi, adalah kawan tempat kita berjumpa, kita bercerita dan apa-apa aktiviti kita ikut juga. Dan selain itu apa yang ada di pawai ini, saya sebagai Biro Riadah dan Lawatan, pawai telah menerima kunjungan lawatan daripada Brunei Darussalam, menerima lawatan daripada Sepanggal Sabah, ada menerima jawatan daripada Perlis, Kedah, dan banyak lagi lah yang di Sarawak lah. Jadi dengan ada lawatan tu dapatlah kita aktiviti mereka yang di luar sana dapat kita jadi di sini. Jadi insyaallah dari segi apa-apa Japawi kami memanglah dari kata aktif. Kami juga ada hidroponik. Hidroponik ini adalah yang mendapat sumbangan daripada dunia Sarawak. Di dalam Sarawak kami pawai lagi 8. Jadi kami juga hasil dari pawai itu kami hantar ke Aiden, Aiden. Jadi itu adalah selain itu hasil juga kami sumbangkan dengan asnaf kampung-kampung, kita share sesama apa yang dapat kita buat. Jadi saya itu sajalah yang dapat saya sampaikan. Baik, saya tertarik dengan perkongsian penghujung Puan tadi mengatakan mengenai aktiviti hidroponik, dan ini merupakan satu pendedahan baru buat warga emas untuk mengetahui perkara yang baru juga untuk mereka di pusat aktiviti warga emas Sri Satok Pawai. Dan baik, saya kira kita kembali kepada Nisa dan Najib untuk seterusnya. Baik, terima kasih Zarul dan terima kasih juga kepada Iqbal. Sebenarnya saya cukup tertarik Najib dengan aktiviti yang dijalankan oleh pawai ini. Bukan sekadar aktiviti yang diisi, tapi siapakah yang mengemudi aktiviti itu sendiri. Contoh bukan kaleng-kaleng semua. Bukan kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng. Mereka menggunakan kemahiran yang mereka ada semasa menjawat jawatan sebelum bersara, diteruskan dan dikongsi kepada kawan-kawan, kepada rakan-rakan sebaya. Macam cikgu sains tadi. Jadi warga emas juga, warga tu juga boleh terus mengasah minda dan untuk mempelajari sains. Terus berkolaborasi dengan cikgu tarian. Jadi menarik aktiviti tu sentiasa berikan minda tu sentiasa cerdas cukup dan cergas. Bermanfaat. Betul. Dengan kata lain, masa yang mereka habiskan di pawai itu cukup bermanfaat. Baik, mungkin untuk Cik Muhammad Noor sendiri kita telah mendengar perkongsian daripada cikgu-cikgu ini kan. Jadi mungkin kalau boleh Cik Muhammad Noor kongsikan apakah mungkin kesan positif yang boleh kepada mental dan juga emosi warga-warga pawai ni, contohnya pawai ni setelah mendapat manfaat-manfaat begini. Okay, baik, terima kasih. Kesan positif bila kita terlibat dengan pelbagai aktiviti seperti yang tadi dikongsikan oleh warga pawai. Salah satu adalah aktiviti seronok. Mood, kita mengaktifkan mood gembira, happy dalam kita punya pemikiran, dan juga bila kita mempunyai mood happy, mood gembira, kita dapat zahirkan pula melalui tindakan ataupun perbuatan kita. Misalnya bercakap dengan orang, kita tak ada nampak monyok saja. Mesti akan ada senyum, happy kan. Bercakap dengan siapa-siapa, kita akan mood ceria. Berbanding dengan mereka yang tidak terlibat dengan aktiviti ataupun seorang-seorang dekat rumah, bila kita tanya, kadang-kadang dia respon, kadang-kadang dia tidak respon. Ataupun kadang-kadang bila kita tanya, dia tanya, apa tak? Dia akan tanya balik. Sebab kenapa? Sebab dia tidak dapat mengasah pemikiran dia ataupun emosi dia berbanding mereka yang terlibat. Dia tidak fokus. Dia tidak dapat fokus. Jadi sama juga kalau kita tengok dekat sini, mereka yang terlibat dengan aktiviti-aktiviti, dari segi fokusnya, diorang dapat bagikan tumpuan berbanding mereka yang tidak terlibat dengan aktiviti, mungkin mereka akan lebih kepada nak berehat, nak tidur. Jadi bila melibatkan interaksi macam begini, mereka punya pemikiran tu akan berada terawang-awangan tempat lain.
Dengan aktiviti yang menarik ini Puan Siti, adakah kita melihat ia boleh dijadikan satu normalisasi ataupun budaya dalam kalangan masyarakat untuk membenarkan ibu bapa menyertai aktiviti-aktiviti yang bermanfaat, aktiviti-aktiviti yang berfaedah, membenarkan ibu bapa untuk pergi beriadah dengan kawan-kawan, dengan rakan sebaya. Nak tunggu anak bawa tu tak tahulah bila, sebab kadang-kadang tunggu weekend ni, weekend depan, weekend seterusnya belum tentu ada. Jadi dengan kesibukan masa. Jadi adakah ini wajar jadikan sebagai satu budaya, satu normalisasi? Sebab kita faham concernnya kadang-kadang ibulah bapa pergi, mak pergi, mungkin kerisauan yang melampau. Pada pandangan Puan? Pada pandangan saya, amat wajar lah untuk kita memberi kesempatan pembelajaran sepanjang hayat tadi. Saya terkejut juga Cikgu Sain boleh lagi mengajar eksperimen sains di pusat PAWE ini. Saya rasa ini satu amalan yang bagus untuk meningkatkan kemahiran kognitif mereka, kerana kognitif ini harus kita kekalkan agar ibu bapa kita tidak mudah lupa. Kita memberi mereka satu tugasan yang membolehkan mereka menanam kepada diri mereka, oh hari ini aku kena buat ini. Maka dia punya cognitive function itu masih berjalan. Dia tak rasa dirinya ini tidak berguna kepada masyarakat. Dia wajar kita kita beri orang kata sokongan lah kepada aktiviti-aktiviti ini. Kita harus juga mewar-warkan kepada ibu-ibu bapa kita. Ada banyak eloknya menyertai aktiviti warga emas ini sebenarnya. Dia selain daripada boleh mengukuhkan silaturahim, kan? So dia boleh kognitif, psikomotor dia juga bergerak. Bagus sebenarnya untuk kesihatan fizikal dan mental orang-orang tua kita. Mungkin saya nak tambah sedikit untuk untuk PAWE, kita kena ingat PAWE bukan macam rumah seri kenangan. Betul. Itu yang kita kena ingat. Untuk PAWE, untuk orang tua warga emas yang kesorangan dekat rumah, tak ada apa-apa aktiviti, boleh berkunjung ke PAWE untuk terlibat sekali. Maksudnya ada pilihan? Ada pilihan. Manakala rumah seri kenangan tu macam yang tadi pengetua kita kongsikan, mereka akan tinggal dekat dalam tu. Jadi itu daripada saya. Okey. Jadi mungkin sebelum kita nak mengakhiri lah mungkin Cik Makno mungkin kalau boleh saya minta Cik Makno sendiri memberikan, kalau boleh kita berbicara berkenaan dengan kepada warga-warga emas ini, mungkin apa harapan yang boleh kita berikan kepada mereka ini, seolah-olah kita mengatakan it's not the end of the world, kan? Ini bukan pengakhirannya. Hanya kerana anda berada di sini, ini bukan pengakhirannya. Mungkin boleh Cik Muhammad kongsikan. Baik, terima kasih. Okay. Jadi khas untuk kepada kita punya atuk, nenek, makcik yang berada di luar sana dan juga berada dekat sini. Satu, kita kena ingat selagi kita hidup, selagi kita bernafas, kita masih ada manfaatnya, ada fungsinya. Walaupun kadang-kadang kita rasa down, kita rasa tak ada semangat bila dipinggirkan oleh anak-anak, kita cuba positifkan kita punya minda, positifkan diri kita dan rasionalkan pemikiran kita. Mungkin anak saya tidak sempat menziarahi ataupun menjenguk saya pada masa kini, tetapi saya masih ada dan masih boleh berada dalam satu keluarga ni. Sekiranya ada apa-apa keperluan, saya masih boleh bagi idea dan pendapat. Yang kedua, macam pusat aktiviti kita, PAWE, kita tengok sendiri contoh dah ada cikgu yang dah bersara tapi masih terus menabur bakti. Jadi sama juga dengan kita, walaupun background kita bukannya background mungkin sebelum ni kita bekerja biasa, petani, nelayan. Tapi jangan rasa rendah diri, jangan rasa kecil hati. Bila terlibat, ada sedikit input yang kita dapat dan dalam masa yang sama juga ada something yang kita dapat berikan untuk kita kongsikan. Supaya apa? Supaya dapat jadi pengajaran kepada kami yang muda ni. Betul. Orang tua-tua kata kami dulu makan garam. Jadi sebab tu kenapa kami yang muda ni juga sesuai dengan topik kita pada hari ini, menyantuni dan disantuni. Kami yang muda menyantuni mereka yang dah berusia dan untuk yang dah berusia pula ada disantuni. Betul. Oleh orang yang muda sikit. Ya, betul. Jadi itulah sebab sedikit daripada saya. Teruskan kehidupan seperti biasa.
kita memilih hidup kita nak bahagia ataupun sebaliknya. Sekiranya kita nak bahagia, jangan kita akhiri hidup kita dengan penyesalan akhirnya. Betul. Yang mana bukan, dia akan tambah memberikan kesan kepada kita. Jadi itu saja daripada saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas ruang dan peluang ini. Semoga apa yang saya kongsikan kan ada manfaatnya dan ada juga pengajarannya. Jadi itu saya kembali kepada. Terima kasih Cik Mano. Kepada Puan Siti pula, bagaimana untuk kita melihat ataupun kata-kata yang boleh dikongsikan kepada penonton kita di rumah dan juga kepada warga emas yang bersama, yang kita menyantuni warga emas di hari ini. Untuk para warga emas yang bersama kita, yang kita kasihi, saya rasa kita semua di sini sebab kita semua nak nak menghiburkan hati masing-masing, ya. Maka janganlah kita terlalu memikirkan the fact yang kita ni sendiri dan sebagainya. Kerana saya yakin di luar sini ramai yang boleh memberi kasih sayang yang sama kepada kita, walaupun ialah bukan darah daging kan, tapi kita adalah keluarga. Dan untuk pesanan saya kepada anak-anak di luar sana, saya rasa berbaliklah kita kepada adab bersama kita, budaya kita sendiri, ya. Menghormati orang tua itu penting. Apatah lagi menjaga orang yang melahirkan kita, membesarkan kita. Ya, saya rasa itu penting. Kita harus ingat mana asal usul kita. Kalau kita ingat itu, saya yakin kita akan secara sendiri sedar tanggungjawab kita terhadap orang tua kita. Saya mungkin itu sajalah kot. Tapi saya pun nak ucaplah terima kasih kerana mengundang saya ni kan. Terima kasih. Selamat Hari Raya, maaf saya batin. Dan kita juga ada Rumah Sri Kenangan. Daripada Rumah Sri Kenangan. Mungkin daripada Rumah Sri Kenangan Kuching, kita juga nak tahu apa kata-kata terakhir ataupun harapan Puan Sri khususnya kepada anak-anak juga golongan belia untuk terus menyantuni warga emas ini, Puan. Okey, terima kasih. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengharaplah agar generasi baru menanam dan menyuburkan sikap menghormati dan menyayangi warga emas, kerana tanpa dan jasa pengorbanan mereka menjadi landasan kita pada hari ini. Menjadi cabaran setiap warga emas pada masa kini dari segi kesihatan, sokongan psikologi, keuangan, isu kekeluargaan dan keselamatan. Keperluan ini akan menjadi lebih mudah jika keluarga, anak-anak dan masyarakat sama-sama membantu generasi agensi kerajaan dan NGO untuk mencapai kesejahteraan kepada warga emas. Dan kita perlu Rumah Sri Kenangan adalah langkah terakhir untuk mendapatkan warga emas yang betul-betul perlukan perlindungan. Nilai-nilai keluarga adalah sistem sokongan yang terbaik untuk keluarga. Sebab tu Rumah Sri Kenangan adalah salah satu perkhidmatan dalam institusi di bawah jabatan. Selain daripada Rumah Sri Kenangan, perkhidmatan di luar institusi adalah seperti pawai, juga adalah sistem sokongan lah. Jadi warga emas yang mungkin bersendirian di rumah ketika anak-anak bekerja, bolehlah mengikuti program di pawai. Dan kita juga ada program home help, kerja bantu di rumah. Jadi kita harap generasi baru ini dari lebih peka dengan keperluan warga emas dan sentiasa memberi sokongan. Dan saya juga mengambil kesempatan ini mengucap terima kasih kepada TBS sebab menjemput saya dan juga penghuni warga emas untuk hadir bagi meriahkan suasana Hari Raya kita pada hari ini. Dan ini saya mengucapkan selamat Hari Raya, Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Sekian. Baik, terima kasih Puan Sharifah Ranimah daripada Rumah Sri Kenangan Kuching. Baik, kita nak dengar pula apa harapan daripada pihak sebelah Iqbal Yusof pula. Silakan Iqbal. Terima kasih Zarul Nizawang dan juga Puan Sharifah atas kata-kata yang cukup bersemangat itu kerana mengalu-alukan kedatangan warga emas ke Pusat Aktiviti Warga Emas Pawai Seri 1. Dan mungkin sedikit secara ringkas kata-kata akhir daripada pemancar Haji Rosli Haji Sahari. Baik, Alhamdulillah, syukur setelah kita berbincang begitu ramai pada pengalaman daripada masing-masing persatuan. Jadi Pawai Seri 1 tidak lupa juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua, kepada kita yang hadir pada pagi ini. Hormati raya, maaf zahir batin kepada semua atas Pawai telah
diwawalkan bahawa Pawik Seri Satok amat berhati untuk menyambut mana-mana pihak di dalam kawasan untuk sama-sama dengan kita menceriakan orang tua kita yang selalu murung di rumah-rumah dan datanglah ke rumah Pawik. InsyaAllah kita akan layan mereka dengan baik dan mereka akan mengetahui apa-apa yang akan dipelajarinya di rumah Pawik. InsyaAllah. Itu sekian daripada saya. Kongsi Pawik Seri Satok. Terima kasih Haji Rosli. Itu dia secara ringkas daripada pemancar Haji Rosli Haji Sari, dan mungkin kita berbalik kepada Khairunisa Kasnon dan juga Najib Miran sebelum kita mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua. Khairunisa mungkin sedikit. Okey, baik. Terima kasih Iqbal, terima kasih kepada Tuan Haji, kepada Puan Sharifah dan juga kepada Zarul. Najib, saya sebenarnya tertarik juga apabila cikgu ada kongsikan cikgu dulu adalah seorang cikgu sains dan menggunakan kemahiran beliau dikongsi, selepas bersara dikongsi kepada rakan-rakan sebaya. Kita mungkin nanti Najib akan menuju ke usia itu, kita akan bersara dengan kemahiran yang kita ada, mungkin nanti kelak kongsikan juga kepada rakan-rakan sebaya kita. InsyaAllah. Macam mana untuk jadi pengacara? Pengacara, macam mana jadi wartawan. Ini peluang sebab bidang penyiaran kan. Okey. Dengan itu saya rasa kita pun sudah hampir kepada penghujung rancangan kita, penghujung rumah terbuka kita pada hari ini. Selama 2 jam kita bersiaran di rumah warisan. Ya, 2 jam. Tidak terasa. Tak terasa. Begitu cepat macam berlalu. Kan? Terima kasih warga emas, pusat aktiviti warga emas Seri Satok. Terima kasih kerana sudi memeriahkan rumah Sri Kenangan. Kerana sudi hadir dan meriahkan kena tepuk tangan ni. rumah terbuka Dialog TVS pada hari ini, dan juga tidak lupa terima kasih kepada Puan Siti Marina Kamil, pensyarahkan Fakulti Pendidikan Bahasa dan Komunikasi UNIMAS, Encik Muhammad Nur Rahmat Jumrail, Pegawai Psikologi JKM Sarawak. Banyak yang kita kongsikan, banyak yang kita kongsikan bersama dengan penonton di rumah dan juga kepada warga yang hadir. Moga ia menjadi manfaat juga kepada Puan Sharifah Ranimah Wan Hashim, Pengetua Rumah Sri Kenangan, dan juga Tuan Haji Rosli, pemancar Pawik Seri Satok. Terima kasih kan rumah terbuka dan juga Dialog TVS pada edisi kali ini. Ini antara peranan kecil kami, kecil Dialog TVS dalam sama-sama memeriahkan Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini. Sekali lagi bagi pihak kami berdua dan juga semua kru TVS, kita mohon maaf kalau anda ada salah terkasar bahasa, tertinggi suaranya, terkurang bahasanya, kita mohon ampun dan maaf. Dengan itu kita juga menjemput sama-sama Zarul dan juga Iqbal untuk sama-sama menyertai kami. Tapi sebelum itu Nisa, sekali ya. lagi kita ucapkan terima kasih kepada penaja-penaja kita, The Brownies Project, Kek Lapis Mamasu dan juga Yayasan Farli yang menerjemahkan niat baik kita pada hari raya ini, Nisa. Okey, baik. Dengan itu sekian dulu Dialog TVS untuk edisi raya kali ini. Kepada anda, kami sekali lagi memohon maaf, ampun dan maaf jika ada terkasar bahasa, silsilah bahasa. Semoga kita memaafkan 00 sama Hari Raya, maaf zahir batin. Terima kasih kerana menonton Dialog TVS, pentas diskusi anda. Saya Khairunisa Kasnon. Dan saya Najib Imran. Assalamualaikum dan salam hormat. Selamat Hari Raya. Berkait sulaman tangan, buang jerami berikat rotan. Samalah cantik, samalah padan, bertambah seri dengan senyuman. Samalah cantik, samalah padan, bertambah seri dengan senyuman. Warna-warni di Aidilfitri, warna-warni di Aidilfitri. Tua muda miskin kaya, sambut Syawal dengan ria, beranikan suasana di mana-mana berada. Malam bersuluh dengan cahaya, rumah dihias bagai istana. Sungguh
nampak bergaya, alangkah damai penuh bahagia. Warna-warni di Aidilfitri, warna-warni di Aidilfitri, warna-warni di Aidilfitri, warna-warni di Aidilfitri. Dulang berkait sulaman tangan, buang jerami berikat rotan. Dulang berkait sulaman tangan, buang jerami berikat rotan. Samalah cantik, samalah padan, bertambah seri dengan senyuman. Samalah cantik, samalah padan, bertambah seri dengan senyuman. Warna-warni di Aidilfitri, warna-warni di Aidilfitri. Tua muda miskin kaya, sambut Syawal dengan ria, beranikan suasana di mana-mana berada. Malam bersuluh dengan cahaya, rumah dihias bagai istana. Sungguhlah indah nampak bergaya, alangkah damai penuh bahagia. Warna-warni di Aidilfitri, warna-warni di Aidilfitri, warna-warni di Aidilfitri, warna-warni di Aidilfitri.